Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perbahasan kita masih lagi pada Aqidah Imam Asy-Syafi'i pada menetapkan sifat Allah Azza wa Jal. Sambungan kita muka surat 441, iaitu sifat yang ke-10, iaitu Al-Ain Lillahi Azza wa Jal, ataupun sifat Al-Ain dengan makna mata bagi Allah Azza wa Jal. Mengisbatkan Allah Azza wa Jal pada zatnya itu adanya mata. Tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata sifat al-ain bagi Allah termasuk di antara sifat-sifat khabariyah zatiyah yang tetap bagi Allah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Ayat ni memang sentiasa diulang oleh penulis. Daripada sifat yang pertama sampailah sifat yang ke-10, dia akan sebut benda ni. Dia kata sifatul ain lillahi azza wa jal minas sifatil khabariyatu dzatiyah as-sabitah lillahi azza wa jalla. Sifat al-ain, sifat sebelum ni pun ad-dhahak, ketawa. Sebelum lagi daripada tu segala sifat yang dah kita sebut, ianya disebut sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah ni maksudnya sifat yang diterima melalui perkhabaran nas, tidak dapat dilihat dengan panca indera kita, tidak dapat dimasukkan dalam penyelidikan ataupun kajian untuk mensabitkan benda ni. Yang ada hanyalah nas yang memberitakan pada kita Allah Azza wa Jalla itu begini dan begini. Lalu kewajipan ke atas kita sebagai hambanya ialah untuk beriman daripada apa yang telah disebutkan dalam nas tersebut, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita sebut sebagai sunnah ataupun hadis. Kemudian disebut lagi di dalam Alkitab, kata ain disebutkan dalam keadaan diidhafahkan dengan makna digabungkan kepada dhamir mufrad. Dhamir mufrad ni ialah kata ganti nama bagi satu benda ataupun satu orang yang menuturkan benda tu. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Taha, walitusna'a ala aini. Maksudnya, dan agar engkau diasuh, dilihat dan dijaga di bawah pengawasan aku. Jadi ayat yang ke-39 daripada surah Taha itu, walitusna'a ala aini, ni itu, nun dan ya itu ialah dhamir mufrad, kata ganti nama bagi pihak yang bercakap, dia seorang yang bercakap. Dia bukan mewakili ramai. Bukan disebut walitusna'a ala a'yunina, itu dhamir jamak. Sebab na itu ialah nahnu,
tapi ini ialah dhamir mufrad. Dia idhafahkan ain. Ain itu maksudnya mata, ni. Ya itu ialah ya yang menisbahkan orang yang sedang bercakap. Orang yang sedang menuturkan perkataan itu, dialah pemilik kepada mata itu. Ada pula yang disebutkan dalam bentuk jamak, yang juga diidhafahkan kepada dhamir jamak. Tadi dhamir mufrad, yang ni dhamir jamak. Misalnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-14, tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir, yang berlayar dengan pemeliharaan atau penguasaan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Jadi dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-14, Tuhan menggunakan perkataan ataupun dhamir jamak untuk mensabitkan bagi zatnya tu adanya mata ataupun ain. Tapi kita dah sebut sebelum ni, bila mana kita bertemu dengan apa-apa saja sifat yang menyebutkan tentang benda yang ada pada zatnya itu hampir sama dengan apa yang ada dengan makhluk kerana penggunaan perkataan yang sama, kita tidak boleh membayangkan apa-apa pun dalam fikiran kita. Sama telah lagi untuk kita samakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk, itu jauh sekali. Kemudian dalil yang lain, muka surat 442, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-37, wasna'il fulka bi'a'yunina wa wahyina, buatlah kapal untuk bersedia dengan banjir besar yang bakal berlaku itu. Kapal itu dibuat dengan pengawasan daripada pandangan mataku dan petunjuk wahyuku, petunjuk wahyu kami. Bi'ayunina tu maksudnya kami ramai, wa wahyina, dan juga wahyu daripada kami, iaitu arahan daripada kami. Okay. Maknanya poinnya, gunalah dhamir apa pun, tapi dengan sebab dhamir itu, perkataan ain itu diidhafahkan. Idhafah ni maksudnya digabung sekali, disandarkan kepada dhamir tersebut, maka ia menunjukkan yang sedang bertutur itu ingin menyebutkan bagi dirinya, bagi zatnya tu ada benda tu, wujud benda tu. Sama juga dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Tur ayat yang ke-48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, sabarlah kamu wahai Muhammad menunggu ketetapan Rabbmu, kerana sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami ataupun pemerhatian mata Allah Azza wa Jalla. Dari segi bahasa lah, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika mana engkau bangun. Kebanyakan ayat-ayat yang dah kita sentuh sebelum pada ni, iaitu surah Taha, surah Qamar, surah Hud, dan juga surah At-Tur, dan akan datang lagi ayat-ayat yang lain yang dia akan bawa untuk justify, nak kata bagi Allah Ta'ala itu adanya mata. Sebenarnya kita tak perlu memberi perhatian pada perkataan itu. Bila mana kita dah selesai, kita dah memberikan kepercayaan kita untuk kita terima benda tu ada pada Tuhan, dan kita tidak pernah menyamakan benda tu dengan makhluk. Benda tu dah selesai. Orang yang ada i'tiqad macam ni, yang faham macam ni, Allah Ta'ala kalau tanya pada dia ada mata ataupun tidak, dalil kata ada, tapi bukanlah bermakna dia jawab ada tu dia sedang menyamakan matanya dengan mata Tuhan ataupun mata apa-apa saja makhluk. Bahkan kalau kita tengok banyak kali dah contoh ni dibawa, apa beza mata kita dengan mata pisau? Jauh bezanya, walaupun penggunaan perkataannya tetap mata. Jadi itu konsep yang memang kita kena pegang. Tapi entah kenapa sebahagian orang bila mana sampai pada perbahasan ini, dia jadi rumit, dia jadi payah, dia jadi risau terlebih, dia jadi takut terlebih. Takut benar bila mana perkataan ain ataupun a'yun itu diterjemah dengan mata. Risau benar bila mana perkataan itu diterjemahkan dengan maksud itu, dengan makna itu, maka ianya boleh mengelirukan. Sebenarnya tidak mengelirukan. Bila mana Tuhan dah sebut dia tak sama dengan makhluk, jadi jelas tidak mengelirukan. Tak ada apa yang nak mengelirukan. Cuma kekeliruan itu ialah sangkaan kita, kerisauan yang kita bawa, tanpa kita merendahkan dan meremehkan pihak yang pilih untuk pakai terjemahan lain,
Tak nak terjemah dengan mata, nak terjemah dengan pengawasan, nak terjemah dengan pemeliharaan, silakan, tidak ada masalah. Cuma yang kita nak sebut sini ialah kalau nak terjemah dengan ayun itu mata, ain itu mata, ia pun bukan terjemahan yang bermasalah. Dan bukanlah pihak yang menterjemahkan dengan maksud itu, dengan makna itu, ianya sedang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Cuma ayat daripada surah At-Tur ayat 48 ni yang penting yang ingin saya kongsikan kepada semua ialah arahan Allah Ta'ala suruh Nabi ni sabar. Yang tu kita kena perhati dulu. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dengan ketentuan, ketetapan yang telah Tuhan kamu tetapkan. Maknanya takdir yang sedang berlaku pada Nabi. Nabi sedang ditentang oleh kaum kerabatnya sendiri. Nabi sedang didustakan oleh orang-orang yang tahu dan reti, faham kebenaran itu, tapi sengaja didustakan. Tuhan suruh Nabi sabar. Sabar ni maksud dia apa? Tahan mulut, jangan kata apa-apa. Kerja kamu sekarang ialah ceritakan yang sebenarnya tauhid ini apa dan bahayanya syirik itu di mana. Cerita saja, jangan risau apa-apa. Lalu Tuhan pun kata fa innaka bi'ayunina, kerana kamu sedang berada dalam pengawasan aku. Dalam erti kata lain, dari segi bahasanya ialah kamu sedang berada di hadapan mata aku. Tak perlu risau, tak perlu risau apa-apa pun. Cuma kadang-kadang kekacauan tu akan datang, tapi kekacauan itu tidak akan membinasakan, tidak akan mencelakakan Nabi sama sekali, tidak akan membuat apa-apa kerosakan pada diri Nabi ataupun membantutkan dakwah yang Nabi sampaikan. Cuma bila mana seorang manusia dia dihentam ataupun dia dibantai ataupun dia dikacau emosinya, maka dia akan terkesan. Itu normal. Mana-mana orang pun, bukan kata Nabi je, hatta kita yang lebih lemah daripada jiwa Nabi lagi, bila mana kita nak cakap benda betul, orang tak faham benda betul yang kita sebut ni. Orang faham kelain ataupun sengaja disalah fahami tanpa kita pasti. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab kita memang bukan ada kuasa untuk kawal benda tu. Ini saya nak sebut sikit, bahawasanya bila mana kita cerita benda betul, untuk kita mengawal pihak yang dengar cerita tu, dia boleh terima dan dia bawa dengan betul, itu bukan pada kuasa kita lah. Itu bukan daripada pemerhatian kita. Sebenarnya banyak benda dalam hidup kita ni Allah Ta'ala tak berikan kuasa ataupun pentadbiran pengurusan dia tu pada kita. Contoh mudah, hari-hari kita duk buat. Tuan-tuan makan dan minum. Waktu kita makan dan minum, makanan tu kita pilih. Contoh hari ni kita nak makan nasi, nasinya lauk apa? Ada orang nak makan lauk ayam, ada orang nak makan daging, ada orang nak makan ikan. Minum pun kita yang pilih. Kita nak minum apa? Nak minum air kosong ke, nak minum air bancuh, apa saja pun kita yang pilih. Tapi bila mana makanan tu melepasi leher kita ni, melepasi halkum kita sampai ke bawah ni, dia bukan lagi kerja kita dah. Bukan lagi kerja kita. Sebab apa? Tuhanlah yang akan memisahkan pada makanan yang kita makan itu, di mana zatnya, di mana bahan buangannya. Tuan-tuan boleh bayang, penat kalau kita sendiri yang kena buat. Kita makan nasi, Tuhan suruh kita pilih, okey, karbohidrat kamu pilih sendiri, protein kamu pilih sendiri. Oh, penat tak makan kita. Akhirnya makan yang setengah jam, jadi 2 jam setengah. Sebab duk asing dulu. Ini. Kena masuk lab lagi, kena masuk makmal lagi. Sebab kita bukan kerti pun. Kalau orang yang belajar sekolah mungkin dia tahu, okey, ini karbohidrat. Kena orang yang tak tahu apa, karbohidrat ni apa dia? Tak pernah dengar perkataan ni. Tuhan tak beri kuasa tu pada kita. Tuhan yang jadikan, okey, makanan tu bila mana dia masuk, kamu cuma boleh rasa di lidah kamu saja. Okey, manis, masin, tawar, 3 rasa ke, 5 rasa ke, 50 rasa ke. Tapi lepas saja daripada leher kita ni, bukan lagi kerja kita. Yang akan memisahkan, organ ni akan serap, organ ni akan tendang, yang ni masuk usus, yang ni pergi usus besar. Itu semua kerja Tuhan. Sebab tu manusia bila mana dia terlampau risaukan pada benda-benda yang dia tak perlu risau, akhirnya dia tak buat apa. Akhirnya dia akan dirundung resah. Dia akan dihantui dengan ketakutan yang entah kenapa dia takut. Kita pun tak tahu.
Sebab tu sebahagian orang bila mana kita suruh dia lebih berani dan berpendirian untuk cerita, dia pilih untuk tak nak cerita. Entah ketakutan apa yang dia bimbangkan. Dia mula risau, kalau saya cerita ni orang akan kata itu, orang akan kata ni. Orang tak kata lagi, tapi dia duk fikir orang akan kata. Orang tak kata lagi, tapi orang akan kata. Inilah bahagian daripada bisikan syaitan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila mana satu orang kita ni nak infak, nak derma, nak sedekah sesuatu, waktu kita nak letakkan duit kita dalam tabung, kita nak transfer duit kita sedekah pada orang, bisikan syaitan akan datang. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan membisikkan, miskinlah kamu, fakirlah kamu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Ta'ala menjanjikan pada kamu keampunan dan juga kurniaan yang lebih besar daripada itu lagi. Sebab sebahagian daripada kita mungkin melihat kesenangan itu ialah banyaknya menyimpan wang ringgit, sedangkan kesenangan itu lebih daripada itu. Ada orang hidup dalam keadaan duit tak banyak tapi penyakitnya kurang, jadi dia tak perlu pergi hospital kerap. Ada orang duitnya banyak tapi duit dia bayar untuk hospital lebih banyak, walaupun dia kedekut sedekah, tapi dia dipaksa juga oleh Tuhan untuk bayar sesuatu, iaitu bayar kos rawatan dia. Jadi kalau kita risau pada benda-benda yang tak perlu, akhirnya kita akan diarahkan oleh Tuhan untuk kita urus benda itu sendiri. Sekarang ni Tuhan kata wasbir, sabar kepada Nabi, jangan takut, fa innaka bi a'yunina. Kalau kamu rasa resah, kalau kamu rasa macam tak yakin juga, buat satu benda ni. Kamu buat benda ni, kamu akan dapati diri kamu stabil, iaitu wasabbih bihamdi rabbik hina takum. Bertasbihlah kepada Tuhan kamu ketika mana kamu bangkit, kamu bangun. Bangun di sini ialah bangun daripada tidurnya. Bangun-bangun tidur terus tasbih pada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kalau kita tengok ayat ni bukan nak kata tasbih saja, tapi nak katanya banyak mengingati Tuhan. Dia akan menstabilkan orang tu dan dia akan menjadikan rohani dia sihat. Sebab tu bila mana kita serabut, risau, jiwa kita akan kosong, kita akan terawang. Sebab tu orang bila mana dia kena apa-apa musibah, dia akan termenung, dia fikir dia nak keluar pada musibah tu. Dia kosong pada waktu itu. Dia mati kutu, mati akal, tak tahu nak pergi ke mana. Waktu tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita tasbih, sabar dan tasbih. Jangan gopoh. Sebab bila mana kamu gopoh, kamu tak akan boleh keluarkan diri kamu pada masalah itu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Banyakkanlah lidah kamu menyebut ya dzal jalali wal ikram. Ada kelebihan tu. Nabi guna perkataan alidhu. Alidhu ni maksudnya lazimilah. Cuma kita kena sentiasa optimis untuk memperbanyakkan zikir, tasbih kepada Allah Azza wa Jal, dengan hasrat supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, dengan hasrat supaya kita ni jadi dekat dan rapat dengan Tuhan. Waktu kita sebut, terus Tuhan mustajabkan permintaan kita. Benda ni perlu pada latihan. Saya bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan. Orang dia nak menembak ataupun nak memanah, adakah dengan 2 kali je dia panah dia terus jadi penembak tepat? Tak akan jadi. Dia kena buat kadang-kadang ribu-ribu panahan, beribu-ribu kali. Dia kena try memanah, kena try menembak, kena ada latihan. Kadang-kadang salah tembak, kena tangkap masuk jail lagi. Dia kena hadapi benda tu. Bila mana dia dah, orang kata apa, memahami ataupun dah menguasai benda tu, bagi dia senapang, bagi dia nak panah, bagi dia busur, dia tengok dan dia bidik, terus dia dapat. Sebab apa? Latihan yang banyak. Begitu jugalah zikir. Seperti mana kita makan hari-hari. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang tak makan, kita ajak dia makan, jom makan, dia kata tak apa, saya dah makan dah minggu lepas, minggu ni tak payah, seminggu sekali je makan. Seminggu sekali cukup lah. Macam mana saya berdoa, seminggu sekali je. Saya pun jenis berdoa seminggu sekali, makan pun seminggu sekali. Makan pandai pula, sehari sampai 4 kali, kadang-kadang tak cukup tanah 6 kali pun faham. Tapi bila mana zikir, nak sekali dua, nak dapat terus, nak dapat terus apa yang kita idamkan, itu mustahil. Jadi itu ialah perbandingan kalau kita tengok. Sebab tu saya tak nak sangat nak fokus kepada isu
mata Tuhan ni apa. Kadang-kadang ayat-ayat Tuhan dia bukan suruh fokus yang tu. Dia suruh fokus wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Tasbihlah kamu kepada Allah ketika mana kamu bangkit. Sebab apa? Bangkit pada tidur ni ialah benda yang kita buat hari-hari. Paling minimum pun satu orang tu dia akan bangkit pada tidur sehari sekali. Kalau dia jenis tidur malam je, siang dia tak tidur. Tapi kalau dia tidur kerap, berapa kali dia bangkit sehari? 5 kali. Sebab bangkit tidur subuh sekali, habis main subuh tidur pula, pukul 10 bangun, kali kedua pula dia bangkit. Dia makan, minum air teh, kopi apa semua, pukul 11 mengantuk balik, tidur pula. Zuhur bangkit balik, 3 kali dah dia bangkit. Nak sampai ke isyak tu berapa kali dia bangkit? Okay. Jadi setiap kali Tuhan kata kamu bangkit itu, kamu bertasbih pada aku. Yalah, tidur banyak tu tak bagus juga. Cuma nak katanya Tuhan ikat benda tu dengan kebiasaan yang memang kita akan buat hari-hari. Bangkit pada tidur ni lah benda yang kita buat hari-hari. Seperti mana kita makan pun hari-hari, begitu jugalah zikir pun hari-hari. Dengan cara itulah dia akan menguatkan keimanan kita. Dengan cara itulah dia akan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana kita bila mana dah selalu naik pengangkutan tertentu, kita tak risau pun terhadap pemandu pengangkutan awam tu. Contoh orang banyak duit, selalu naik kapal terbang, selalu pergi luar negara. Dia ada tak rasa risau terhadap pilot yang bakal bawa kapal terbang dia tu? Dia begitu yakin pilot tu mesti bawa tempat yang dia nak pergi ya. Ke ada tuan-tuan dalam ni bila mana nak naik kapal terbang, tuan-tuan pergi minta sijil pilot daripada pilot tu. Saya tak yakin dengan awak ni, saya nak tengok dulu sijil. Mas tolong diam, Asia pun tolong diam, bagi saya selesai dengan dia dulu. Saya nak tengok, takut dia tak pandai bawa, tak dia menipu. Tak, kita bagi je. Kita naik Trans National ke, naik Sunny Express ke, kita tak pergi tanya ada lesen, buka sikit tengok dompet, ada lesen tak? Ni awak siapa duk tanya banyak ni? Tiba-tiba dengan Tuhan kita tak yakin. Kita minta dengan Tuhan, kita rasa macam boleh tak boleh. Kita argue dia, kita rasa macam tak dapat kot doa ni. Kita dah sebut benda tu, akhirnya Tuhan mengikuti keinginan kita. Tuhan menjadikan, okey, kamu nak yang ni, kamu dah sebut yang ni, dalam hati kamu ada yang macam ni, maka aku akan jadikan ikut sesuai pada apa yang ada dalam hati kamu. Itu ialah perbandingan hidup. Macam mana kita tengok sebahagian orang pergi klinik, pergi hospital, dia tunggu doktor panggil dia. Boleh jadi doktor yang duduk dalam tu CJ menipu. Boleh jadi, kemungkinan ada. Dia cocok kita ubat, sebenarnya racun. Dia bagi kita mati cepat. Dia kata dia ni kerap sebulan sekali, kita bagi dia hilang terus pada bumi ni. Kita tak minat lah tengok muka dia. Okay. Dia boleh jadi, tapi kita yakin, kita tunggu, kita sabar. Cuma ada juga lah kes-kes orang tak sabar. Kadang-kadang kursi melayang boleh jadi juga, kerana lama sangat menunggu kena panggil itu. Cuma nak katanya, saya nak ambil perasaan menunggu itu, dia okey menunggu. Tapi bila mana dia berdoa, dia tak sabar, dia nak cepat. Dia berzikir, baru start hari ni berzikir, tapi dia nak demand terhadap pengkabulan apa yang dia minta tu cepat. Jadi benda tu perlukan sabar. Sebab tu sabar itu kerap disebut dalam Al-Quran. Ianya ialah satu pakaian yang perlu kita pakai, perlu ada pada diri kita, supaya kita tak jadi kelompok yang gopoh. Jadi ayat daripada surah Tur ayat 48 ni ialah Allah Ta'ala suruh Nabi ni sabar. Wasbir li hukmi rabbik. Tolong sabar. Kamu sedang berada di dalam pemerhatian aku. Penyebutan kata ain, muka surat 442, ataupun mata dalam bentuk mufrad tidak bererti menunjukkan satu, kerana kata mufrad yang diidafahkan dimaksudkan dengannya lebih daripada satu. Contohnya firman Allah Azza wa Jal, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dia nak sebut sini, walaupun ada ayat sebut macam satu mata, tiba-tiba banyak mata, sebab walitusna ala aini itu maksudnya satu mata. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, tu banyak mata. Sebenarnya Tuhan ni dia ada berapa mata? Bila mana sebahagian orang dia menyibukkan untuk tengok benda ni, dia akan jadi sibuk macam itulah. Dia akan sibuk pada benda tak perlu.
Sedangkan itu ialah kitab sucinya, itu ialah kalamnya, dan kalam Tuhan ni pula turun dengan lenggok bahasa, penuturnya ialah orang Arab. Jadi kita kena faham bahasa Arab dia ada tata bahasa dia sendiri. Kita tak boleh pindah tata bahasa Quran ni ke tata bahasa Melayu, tak boleh. Sebab tu ayat Quran yang kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Salat. Walaupun yang disebut hanya rukuk. Dalam ayat tu tak sebut sujud, tak sebut takbir, tak sebut salam, tapi ayat tu sebut rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau kita ni tak cerdik betul, faham literal, saya nak pergi masjid yang orang rukuk je. Lepas rukuk dah semua boleh keluar. Betapa bengapnya, betapa tak fahamnya maksud Quran. Maksud rukuk itu ialah salat. Bila mana Tuhan kata dia ada mata, bila mana dia sebut banyak mata, bila mana dia sebut satu mata, bukanlah dia nak katakan kita kena curious dengan bilangan mata dia. Kita cuma kena tahu dia ada mata, cukup. Itu sahaja. Tak lebih daripada tu. Bila mana dia kata nikmat dia itu banyak, kamu tak boleh kira. Walaupun dia guna perkataan nikmat itu mufrad, bukanlah bermaksud nikmat tu hanya sejenis je dia bagi pada kita. Banyak nikmat yang dia beri pada kita. Berlapis-lapis nikmat yang dia beri pada kita. Cuma kita ni kadang-kadang rasa, orang kata apa, rasa terpegun dengan benda-benda yang menipu kita. Sebab tu sebahagian orang, kalau kita tengok betapa hebatnya syaitan ni, dia menipu kita, menutup pandangan mata kita yang jelas pada Allah Azza wa Jalla dan kebesaran dia, sehingga kita membesarkan benda-benda yang kadang-kadang tak perlu pun dibesarkan. Ada orang dia memburu lukisan-lukisan yang mahal. Ada orang dia punya hobi dia beli lukisan mahal. Lukisan apa? Lukisan sawah padi dengan konyok. Dia beli. Sedangkan dia boleh mari tengok pun di negeri tentu, tapi dia minat yang jenis orang lukis juga. Tuhan dah buat boleh pegang lagi pokok nyok tu, boleh minum lagi. Yang kawan tu lukis bayar 500,000 tak boleh minum pokok nyok dia tu. Ada orang dia besarkan yang tu, lepas tu dia pun berkhayal, inilah keindahan alam. Dah yang Tuhan dah buat tu keindahan siapa? Keindahan syaitan. Itu keindahan alam lebih original lagi berbanding yang ni. Kadang-kadang kita ni suka menghargai benda yang sebenarnya biasa je, tapi kita pergi hargai benda tu. Sedangkan yang Tuhan buat tu lagi real, lagi betul. Ada orang dia suka tengok patung, burung apa semua, sedangkan dia boleh tengok burung yang clear depan mata dia. Dia suka tengok lukisan pokok apa semua, sedangkan dia boleh pergi tengok pokok yang betul depan mata dia. Yang Tuhan buat lagi original, lagi real berbanding apa yang dilukiskan. Tapi manusia macam itulah, dia suka menghargai benda-benda yang abstrak ni, benda-benda yang diolah kembali ataupun yang diciplak kembali. Itu kelemahan kita. Bila mana kita ni banyak tertipu dengan sistem-sistem dunia ni, kita akan jadi macam itulah. Kita akan jadi mata kita ni terhalang ataupun dikelabui oleh benda-benda seperti itu. Yang dimaksudkan adalah kenikmatannya yang bermacam-macam, yang tidak termasuk dalam pembatasan dan bilangan. Begitu juga seperti firman Allah Azza wa Jal, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari yang berpuasa, iaitu malam hari di bulan Ramadan, untuk bersama dengan isteri kamu. Bersama dengan makna bersetubuh, melakukan hubungan dengan isteri. Maknanya bulan Ramadan malam tak apa, siang yang tak boleh. Maksudnya adalah seluruh malam. Walaupun dalam ayat tu disebut uhilla lakum lailatas siyam, pada waktu malam. Malam tu ialah bermula daripada berbuka tu sampailah kepada habisnya waktu malam itu, sepanjang malam tu. Tuhan tak spesifikkan malam itu selepas salat tarawih ke, sebelum salat tarawih ke, tidak dispesifikkan. Itu ialah perkataan ataupun gaya orang Arab, dia bercakap macam tu. Bila mana dia nak cakap, dia nak maksudkan semua, dia guna satu bahagian kecil saja untuk memaksudkan semua hakikatnya. Okay. Setelah menyebutkan ayat-ayat yang menyatakan penetapan sifat al-ain, Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata, maka wajib bagi setiap mukmin untuk menetapkan bagi Khaliqul Bari, iaitu zat yang mencipta, apa-apa yang telah ditetapkan olehnya bagi dirinya, iaitu sifat al-ain. Mudah ceritanya, dia kata dia ada mata, dia ada mata. Tak perlu nak rasa curiga. Ayat ni kata
Satu, ayat ni kata banyak mata. Sebenarnya Tuhan ada berapa mata? Kita duk sibuk nak bilang benda tu. Lebih baik kita bilang dosa dan pahala kita daripada kita bilang benda tu. Tidak ada keutamaan yang mustahab pun. Just tahu, Tuhan kata dia ada, dah cukup. Muka surat 443. Sebaliknya, bukan termasuk golongan mukmin orang yang menafikan daripada Allah tabaraka wa ta'ala apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam muhkam tanzilnya, iaitu Al-Quran, dan ditambah penjelasannya oleh Nabi yang memang dijadikan Allah sebagai juru penerang untuk setiap khabar yang berasal daripada sisinya, iaitu Allah Azza wa Jalla, melalui firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan Al-Quran kepada kamu agar engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Yang penting ialah pada ujung ayat tu, surah An-Nahl ayat 44 ni, Tuhan kata apa yang kami turunkan ni, Quran dan apa arahan dan larangan yang ada dalam Al-Quran itu untuk kamu faham dan kamu fikir. Sebab tu para ulama akidah mengeluarkan kaedah mudah untuk berinteraksi dengan bab sifat Tuhan ni. Apa kaedah dia? Tafakkaru fi ala'illah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikir dan renungilah nikmat-nikmat Tuhan dan ciptaan-ciptaannya, tapi jangan kamu berfikir dan meletihkan akal kamu untuk berfikir tentang zat Tuhan. Kalau kita letihkan akal kita untuk kita fikir tentang zat Tuhan, akhirnya kita akan kepenatan, kita habis meta, akhirnya otak kita pun tak boleh blend apa yang nak disampaikan tu, akhirnya kita pergi kepada jalan kesesatan. Tapi kalau kita tengok kebesaran Tuhan, dia menambahkan lagi kehambaan kita. Sebab tu kita akan tengok dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala suruh tengok gunung, bagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh tengok binatang-binatang yang melata atas muka bumi. Tujuan ialah untuk mendatangkan rasa hamba dan taat pada Allah Ta'ala. Kita tengok dalam Al-Quran bukan sedikit, bukan 1-2 ayat, lebih pada 10 ayat. Tuhan suruh tengok bukit-bukit, gunung-gunung yang ada di sekeliling kamu. Kalau pada zaman Nabi, bukit-bukit dan gunung-gunung yang berkeliling di Madinah ataupun di Hijaz. Sebab kawasan tu memang penuh dengan bukit dan juga gunung pun. Bukit-bukit dan gunung ini tak pernah berganjak dan beralih daripada tempatnya, melainkan tetap. Kalau dia runtuh ataupun dia meletus pun, itu bahagian daripada arahan Allah kepada dia. Dia tak akan meletus dengan kehendak dia sendiri. Cuba negara Arab ni dia tak ada lah gunung berapi. Gunung berapi ni belah tempat kita lah banyak. Malaysia ni tak ada lah belah Indonesia ke negara-negara jiran kita. Gunung berapi dia akan meletus dengan arahan Tuhan. Dia tak ada, Tuhan tak suruh, dia tiba-tiba je nak meletus. Sebab tu kita tak akan tengok gunung ni dia fras, dia pindah pergi negeri lain. Tahu-tahu tengok benda tu. Tahu-tahu pergi Bukit Cabang, hilang Bukit Cabang. Orang pun masuk berita, dia ada kat Kedah, esok pun dia balik bergelih. Dia dah bosan duduk situ, panas sangat. Dia tak akan buat benda tu sebab dia akan kekal situ. Tuan-tuan akan tengok, ini sistem-sistem alam yang tak berubah. Tiba-tiba kita, Allah Ta'ala suruh patuh, Allah Ta'ala suruh salat, Allah Ta'ala suruh buat kebaikan. Kita tidak mencontohi gunung yang kekal di situ. Sampai hari kiamat pun kalau tak berubahlah dia. Kita tengok binatang-binatang yang ada di sekeliling kita. Ayam, itik, mungkin sebahagian kita pelihara benda tu. Ayam akan berkokok pada waktu sebelum subuh. Sebab itu ialah arahan Tuhan pada dia. Dia akan berkokok. Dia tak ada, hari ni aku letih, aku pas pada itik pula. Itik tolonglah buat apa-apa yang syarat, ganti kerja aku. Hari ni aku penat. Seminggu aku nak cuti. Ni pun bulan 12 ramai orang cuti. Jadi aku nak cuti juga. Tak ada, sebab dia akan ikut sistem tu. Sistem tu dia akan ikut. Dia akan hormat sistem tu sebab itulah arahan Tuhan pada dia. Sehingga Nabi kata, bila mana kamu mendengar ayam jantan berkokok, maka berdoalah kepada Allah agar diberikan rahmat kerana dia melihat malaikat. Jadi Allah Ta'ala jadikan ayam itu ialah indikator kayu ukur kepada nampaknya malaikat yang akan membawa doa-doa rahmat. Sebab tu kita awal pagi kita dengar ayam kokok ni, kita terus berdoa.
Bukan kita frah dengan ayam tu. Ada orang dia frah. Ayam ni kalau aku sembelih jadi akai ni dia. Bising punya banyak cerita. Sepatutnya dia nak beritahu doa lah rahmat. Kamu tu hamba Tuhan sama macam aku juga. Itu yang dia nak beritahu pada kita. Dan Nabi kata kalau kamu mendengar salahkan anjing dan ringkitkan keledai. Keledai tak ada lah sebab kita ni. Salahkan anjing. Maka melindungilah diri kepada Allah daripada syaitan. Lindungilah diri kepada Allah daripada syaitan. Maknanya di sekeliling kita ni dia ada hukum-hukum alam yang terjadi secara semula jadi. Tapi ianya datang daripada Allah Azza wa Jalla juga. Jadi bab-bab seperti ni kita just tahu je. Tuhan bagi tahu diri dia itu ini. Tapi yang penting kita tetap kena menjadikan diri kita ni sebagai hamba. Sebab tu kita tak boleh argue apa yang ada pada Tuhan. Sebab tu menjadi pegangan ulama yang awal, salafus salih, mereka tak pernah persoal apa-apa pun tentang ayat-ayat Tuhan yang bersifat mutasyabihat ni. Sebab dia orang tahu kedudukan Tuhan ialah untuk disembah, bukan untuk didebatkan dan dikaji. Cuma ada sebahagian orang dia degil, dia nak juga bercakap panjang tentang bab ni. Hatta kalau tengok dalam kehidupan dunia kita ni pun, bila mana kita banyak sangat ambil tahu orang yang kita tak perlu. Contoh kita kerja dengan satu syarikat ataupun kerja di jabatan manalah. Kita sangat banyak nak ambil tahu tentang bos kita. Dia masuk pejabat, kita pun tahan. Nanti jap bos, buka dompet nak tengok berapa ringgit ada kat dalam. Kenapa? Saja nak check. Dia kata apa busybody sangat ni? Tak apa, saya nak tahu. Saya just nak tahu, saya bukan nak minta apa. Lepas pada dia buka beg duit adalah dalam 200-300 apa semua. Buka pula Maybank nak tengok, Maybank to you semua. Buka semua. Dia lebih pada SPRM pula gitu. Akhirnya mungkin dia kena pelempang ataupun kena buang kerja je gitu. Bos dia pun meluat apa banyak tanya benda tak perlu. Buat kerja kamu lah. Buat kerja kamu. Itu manusia. Manusia pun rimah bila mana orang yang tak perlu kita tahu, tiba-tiba kita pergi ambil tahu hal dia. Kita pergi melebih-lebih dan kita tahu limit dia, kita tak boleh. Kita tak boleh argue dia. Sebab dia ada kedudukan yang tinggi. Sedangkan kedudukan dia pun bukan kekal. Cuma nak sebutnya ialah bagaimana manusia dia boleh hormat pada sistem itu, tapi dalam sistem ni dia tak boleh hormat. Dia tak boleh menahan diri dia untuk sabar dan tak buat apa-apa, just dengar. Ada tempat yang just tahu. Sebab kita dalam kehidupan dunia, bila mana kita tengok orang ni diangkat jadi bos, ada sebahagian orang dia nak selidik, macam mana dia jadi bos? Dia ni jilat siapa? Ada orang dia fikir macam tu. Dia jadi bos ni pakai kabel siapa? Sebab dia nak ambil tahu. Akhirnya apa kesan daripada sikap ambil tahu tu? Memburukkan situasi dia je. Akhirnya dia akan dipantau. Dia mungkin berhadapan dengan digantung kerja ke, ataupun dibuang kerja, ataupun diberhentikan. Kerana dia ambil tahu benda tak perlu. Kalau dia tak puas hati pun, dia tak boleh ambil tahu sebab kedudukan dia tak sesuai untuk dia pertahan ataupun dia selidiki benda tu. Sebab ia boleh mengancam banyak benda pada diri dia. Macam kita nak tahu banyak tentang Tuhan, akhirnya akan mengancam status kehambaan kita. Itu benda yang kita kena faham. Nabi SAW pun menjelaskan bahawa bagi Allah itu ada dua mata. Penjelasan itu sejalan dengan penjelasan muhkam tanzil yang tertera di antara lembaran yang dibaca di mihrab-mihrab, iaitu di tempat imam salat ataupun di tempat-tempat pengajian. Dia nak sebut sini ialah seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, begitu jugalah yang telah disampaikan oleh Nabi sendiri. Telah disampaikan pula dari Imam Asy-Syafi'i tentang informasi yang menunjukkan penetapannya terhadap sifat ini. Ia berkata, sesungguhnya dia tidak buta sebelah matanya berdasarkan sabda Nabi menyebut-nyebut tentang Dajjal. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ya'la. Nabi kata, innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Tuhan kamu tidaklah bersifat dengan buta sebelah. Sebab apa Nabi sebut macam ni? Sebab nanti di akhir zaman, bila mana Dajjal keluar, antara dakwaan yang dia akan keluarkan, dia mengaku dia Tuhan. Orang yang sempat tengok Dajjal, dia akan nampak pada Dajjal itu buta sebelah. Nabi kata, ketahuilah Tuhan kamu bukan macam tu. Maklumat tu Nabi beritahu awal, Tuhan kamu bukan jenis buta sebelah. Kalau kamu percaya, maknanya kamu membelakangkan apa yang aku sebut. Kamu telah mendekatkan diri kamu pada bahaya dan fitnah.
terutamanya fitnah Dajjal itu sendirilah. Ia juga mengacu kepada hadis Ibnu Umar yang terdapat di dalam kitab Sahihain. Innallaha la yakhfa 'alaikum. Innallaha laysa bi'a'wara wa asyara biyadihi ila 'ainaihi wa innal masiha ad-dajjal a'warul 'ain al-yumna ka'annaha 'inabun tafiyah. Maksud dia muka surat 444, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak tersembunyi darimu dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya. Maknanya dalam hadis ni Nabi nak beritahu pada kita, ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maklumat tentang Tuhan dah disebut dalam Al-Quran dan juga disebut oleh Nabi. Sudah cukup apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam hadis untuk kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tak tersembunyi ianya pada kita, langsung tak tersembunyi. Bila mana datang fitnah di akhir zaman, jangan kamu tertipu dengan pihak yang mengaku dia Tuhan sedangkan dia memiliki ciri buta sebelah matanya. Beliau mengatakan seraya menunjukkan kepada kedua matanya. Nabi nak beri contoh supaya sahabat faham. Nabi kata Tuhan ni dia bukan jenis buta sebelah seperti mana butanya Dajjal pada mata kanannya. Beliau menunjukkan lagi, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal buta mata kanannya seakan-akan buah anggur yang kecut. Cuma dia terjemah dalam buku ni mengapung. Anggur yang kecut dan dia macam tersembul keluar. Itu mata Dajjal. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahawa di antara ciri-ciri Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah buta sebelah matanya yang kanan. Allah Ta'ala jadikan Dajjal ni, dia sibuk nak tunjukkan kekuasaan dia sehingga dia terlupa kalau orang ataupun manusia tu yang sempat dengan dia menggunakan akal fikirannya, dia akan nampak di mana kekurangan Dajjal, iaitu pada matanya. Sebab Dajjal dia boleh buat macam-macam. Dia boleh tarik benda yang dalam bumi buat keluar, hasil bumi buat keluar. Tuan-tuan tengok zaman kita, orang yang ada masalah mata, bukan buta, ada masalah mata, ada selaput mata, boleh operate buang. Jadi cerah balik mata dia. Dajjal ni punya syok nak cari pengikut, dia lupa nak ejah muka dia dulu. Itu benda kalau kita cerdik, kita boleh nampak dalam benda tu. Hanya orang bodoh saja yang boleh mengikutinya. Orang yang kekurangan iman, dia duk cerita dia boleh keluarkan makanan, dia boleh tarik itu. Dia tak reti nak ejah muka dia. Sedangkan dia boleh hidupkan orang-orang daripada kubur untuk mengelabui orang. Sedangkan yang dia hidup tu bukan orang. Yang dia hidupkan tu ialah roh-roh daripada jin-jin. Jin-jin yang bantu tu. Cuma yang paling mengerikan sekali ialah bila mana dia nak approach kita, encourage kita supaya ikut dia, dia suruh kita pergi ke kubur ayah dan ibu kita. Waktu tu Dajjal seru ayah dan ibu kita daripada kubur masing-masing. Keluar. Muka sama sebiji macam mak ayah kita. Keluarnya dua-dua orang tu, tapi yang menjelma tu ialah syaitan, jin yang jahat. Lalu menyaksikan ketuhanan Dajjal. Maknanya jin tu datang dengan muka ayah kita, dengan muka mak kita. Dia kata, dengarlah wahai anak, ketahuilah kami menyesal tak sembah dia ni. Oi, fitnah yang cukup dahsyat pada waktu tu. Cukup dahsyat. Sebab bila mana dia main emosi, dia akan tangkap emosi kita. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, antara pengikutnya yang ramai ialah perempuan. Bukan nak kata perempuan teruk, cuma nak katanya orang perempuan dia akan mudah terkesan dengan emosi itu. Tuan-tuan boleh bayang, dia bangkitkan orang tersayang, dia bangkitkan orang yang tersayang. Mungkin dia akan pergi dekat kubur suami kita, dia akan pergi dekat kubur anak kita, dia akan pergi dekat kubur puak menakan kita, siapa-siapa sajalah kawan kita yang kita kenal. Semua yang bangkit ini menyaksikan ketuhanan Dajjal. Pada waktu ni kalau emosi tak kuat, kalau keimanan yang rapuh, kita memang akan ikut. Sebab hari ni yang bukan muka mak ayah kita pun pandai mengayat pun kita dah lemah, dah cair. Dah jadi cecair orang tu. Bukan setakat cair, jadi cecair terus orang tu. Kerana indahnya kata-katanya. Ini kan Dajjal telah bangkitkan orang-orang seperti ini. Bangkitkan mereka-mereka yang berwajah. Sebab tu Nabi kata, bila mana kamu melihat pada zaman itu, sama ada ni kata-kata Nabi ataupun kata-kata Abdullah bin Mas'ud, kena cek balik. Cuma antara kata-kata itulah dia sebut, bila mana kamu melihat pada zaman itu orang-orang yang diberi amanah
mulai mencuaikan amanah. Orang-orang yang menabur janji mulai melanggar janjinya. Nabi kata, ilzamu buyutakum, lazimi rumah kamu, jangan banyak keluar rumah. Saya katakan, kalau ianya hadis Nabi lah, yang saya pasti ianya datang pada Abdullah bin Mas'ud. Cuma saya tak pasti ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud sedang cerita itu hadis Nabi. Abdullah bin Mas'ud kata, kalau kamu dapati zaman tu orang yang dapat amanah dia pecah amanah, orang yang banyak cakap ni dia menipu, dia berjanji dengan orang dia tipu. Waktu tu kata Abdullah bin Mas'ud, kamu duduk rumah, jangan banyak keluar. Keluar pada benda yang penting sahaja dan pergi ke masjid untuk salat dan kamu balik. Jangan buat banyak urusan di luar. Kita boleh bayang waktu Abdullah bin Mas'ud sebut, dia kata aku merasakan zaman tu ialah sekarang. Zaman tu ialah sekarang. Zaman yang kacau bilau tu. Kalau Abdullah bin Mas'ud hidup zaman sekarang, takkan dia kata zaman ni tak ada kot, zaman ni dah okey. Zaman ni lagi dahsyat. Kita beri lalu azan tu. Okey. Sambungan sikit kesimpulan akhir kita. Ketika mana Abdullah bin Mas'ud dia sebut, aku dapati zaman itu ialah zaman dia, iaitu zaman berlakunya konflik di kalangan sahabat, zaman berlakunya ketidakstabilan dalam khalifah umat Islam pada waktu itu. Dia rasa zaman dia lah yang berlakunya seperti mana yang Nabi sebut. Kalau itu betul kata-kata Nabi, sebab boleh jadi itu kadang-kadang pandangan dia, lazimi rumah. Kalau dia hidup zaman kita, adakah dia akan kata, oh, zaman ni tak macam yang aku sebut tu, zaman ni lagi okey, fitnah kurang, orang zaman ni semua amanah, semua okey? Takkan dia kata macam tu. Dia mesti kata, oh, zaman ni bukan setakat kena duduk dalam rumah, kena kunci 3 kedai ayam dalam rumah, jangan keluar pun, semua order online. Mungkin dia akan kata macam tu. Nak katanya betapa dahsyatnya fitnah, betapa hebatnya fitnah. Daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud itu, kalau kita tengok, nak tunjuk pada kita, jauhkanlah diri kita daripada benda-benda yang bersifat fitnah ini. Jauhkan diri. Sentiasa doa pada Allah Azza wa Jal supaya kita tak terlibat dalam fitnah-fitnah yang menyesatkan. Sebab tu ada doa yang diriwayatkan, dinisbahkan kepada Nabi. Dikatakan Nabi ni selalu berdoa dengan doa ini, iaitu doa yang berbunyi, Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika Muhammad. Maaf, doa ni diamalkan oleh sahabat, bukan Nabi, diamalkan oleh sahabat.
Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffani ala millatihi wa a'idhni min mudillatil fitan. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas sunnah nabimu dan matikanlah aku di atas agamanya, dan jauhilah aku daripada fitnah yang menyesatkan. Para sahabat banyak doa dengan doa ni, nak tunjuk pada kita pentingnya kita faham, perlunya diri kita ni jauh daripada fitnah-fitnah yang melalaikan, menyesatkan dan mengelirukan. Caranya ialah balik kepada sunnah Nabi secara menyeluruh dan holistik. Sunnah Nabi ni jangan kita faham, sunnah Nabi ni banyak sunat banyak. Contohi Nabi macam mana dia hidup. Saya selalu sebut benda ni. Orang kita kadang-kadang salah faham. Contohi Nabi macam mana? Kalau Nabi salat fardu, dia buat macam mana? Adakah dia salat kat rumah? Dia salat di masjid. Adakah dia jenis jemaah dengan isteri dia kerap pada jemaah dengan orang Islam? Dia jemaah dengan sahabat banyak. Jemaah dengan isteri tu ada, tapi selepas dia buat dengan jemaah orang Islam. Sebab tu sunnah Nabi yang 4 semayang tu pun saya rasa penat kita nak buat. Sebab Nabi dia salat jemaah dengan para sahabat di masjid. Dia balik rumah, kalau ada isteri dia yang nak pahala berjemaah, dia salat kali kedua. Dan mungkin dia pergi rumah isteri lain kali ketiga, kali keempat. Yang ni penat sebab berapa kali kita sembahyang tu. Macam kita orang yang ada seorang isteri tu pun dah penat dah. Apatah lagi ada 4. Balik isteri pertama kata, saya nak gak pahala berjemaah. Kita jom kita solat sekali. Lepas tu pergi yang nombor 2 pula, kau main rumah ni nak sembahyang main jemaah ni, awak ni jadi imam. Yang kedua pula, buat sehari esok masuk wad je. Okay. Cuma nak katanya benda tu payah. Benda tu payah dalam kehidupan. Cuma nak katanya itulah yang dimaksudkan balik kepada sunnah. Bila mana kita sibuk dengan yang tu, kita tak akan sibuk dengan benda lain dah. Kesibukan dunia tidak akan tersentuh pada kita. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung sifat yang ke-11, iaitu sifat al-ilmu. Muka surat 444 kita akan sambung di situ pada perbahasan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.